Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba'. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pengajian kita ataupun kuliah duha kita, ingin saya bertanya tuan-tuan yang sedang online ni, adakah dengar audio ni masya-Allah? Suara ni jelas ataupun tidak? Kalau tak jelas kita nak betulkan dia punya mikrofon ni insya-Allah. Baik, jadi mohon tuan-tuan tolong komen sama ada audio ni jelas ataupun tidak insya-Allah. Baik, insya-Allah. Audio jelas kot insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala letakkan kita tuan-tuan yang mulia di satu keadaan yang masih lagi boleh kita ingat pada Allah. Boleh lagi kita menyebut nama Allah. Boleh lagi kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan boleh lagi kita mengambil peluang duduk dalam majlis ilmu walaupun kita sekarang berada dalam tempoh pergerakan, kawalan pergerakan yang mana kita tak boleh bergerak bebas suka-suka, masya-Allah. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi Allah buka peluang untuk kita dapat duduk dalam majlis ilmu walaupun kita jarak-jarak jauh kan, online masya-Allah, tapi dapat juga kita berkongsi masya-Allah ilmu yang mana tuan-tuan yang mulia, semua ini adalah bekal sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan amal kita. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita kena syukur pada Allah. Syukur ni benda yang sangat besar tuan-tuan nilainya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit saja hamba Allah yang bersyukur. Nak bagi tahu syukur ni walaupun mudah kita sebut, bahkan ramai orang Malaysia namanya syukur. Namun untuk jadi orang syukur pada Allah itu begitu sukar sehingga Allah sebut qalilam min ibadiyas syakur. Hanya sikit saja hamba yang syukur pada aku. Maka sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita kena belajar jadi hamba yang syukur pada Allah. Apa itu syukur? Kata ulama, sempurna syarat syukur itu dengan 3 perkara. Pertama, dengan lidah kita setiap kali diberi nikmat, setiap kali diberi apa pun ujian, ucapkanlah alhamdulillah, tanda syukur kita pada Allah. Yang kedua, tuan-tuan yang mulia, dengan hati. Rasakan dalam hati syukurnya pada Allah. Allah telah beri segala nikmat kepada kita. Dan yang ketiga, dengan perbuatan kita. Semakin kita mentaati perintah Allah, semakin kita menjadi kehidupan cara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu tanda syukur kita kepada Allah Jalla wa ala. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur tuan-tuan, maka kita sebenarnya tanpa sedar telah mewarisi sifat daripada sifat Bani Israel. Bani Israel mempunyai banyak sifat-sifat yang mana menyebabkan Allah murka pada mereka.
Dan antara sifat terbesar yang ada dalam diri mereka ialah sifat tidak syukur pada Allah. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, selain daripada kita hari ini kan, ketika saudara kita di Palestin, di Syria ataupun di mana saja, umat Islam dizalimi, khususnya sekarang ni di Palestin lah, dizalimi oleh orang Israel. Kita begitu marah kan, dan kita mendoakan yang terbaik untuk saudara Islam kita, semoga Allah pelihara mereka. Selain daripada kita hantar bantuan, kita beri sumbangan, selain daripada doa, tuan-tuan yang mulia, perlu juga kita usahakan supaya kita jangan mewarisi sifat Bani Israel. Kita khawatir, kita takut, kita marah Bani Israel, kita marah Israel ni jahat, zalim saudara kami di Palestin, tetapi tanpa sedar dalam diri kita, rupanya kita telah mewarisi sifat Bani Israel. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dalam bicara sirah, tuan-tuan, bicara sirah pertemuan pertama kita untuk duha ini, kita mengambil tajuk sifat-sifat Bani Israel, siri yang pertama. Nanti kita akan sambung siri yang kedua insya-Allah, mengenai sifat-sifat Bani Israel. Supaya apa tuan-tuan? Kita nak kenal bukanlah untuk contohi dia, tidak. Kita nak kenal supaya kita jauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, jiran tangga kita dan umat sealam daripada sifat yang Allah murka ini, iaitu sifat-sifat yang ada pada Bani Israel, sehingga Allah telah laknat mereka. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu dalam Quran, ghairil maghdud, jalan orang yang Allah Taala murkai, iaitu Bani Israel, iaitu Yahudi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel mempunyai sifat yang begitu banyak, dan kata ulama antara sifat terbesar yang ada pada mereka yang dimurkai oleh Allah ialah sifat yang tidak bersyukur pada Allah. Berulang kali Allah sebut dalam Quran, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatkah kamu? Ya Bani Israel, ingatkah kamu? Lazkuru ni'mati allati, nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Allah ulang-ulang cerita. Untuk Bani Israel, ingat tak kamu? Ingatlah kamu, kata Allah, tentang nikmat-nikmat yang telah aku beri kepada kamu. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala ulang-ulang dalam Quran tentang nikmat-nikmat yang Allah telah beri kepada Bani Israel? Kerana kata ulama, nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepada Bani Israel, nikmat yang mana tak pernah diberikan kepada umat sebelumnya dan tak pernah diberikan kepada umat selepasnya, melainkan kepada para nabi. Nikmat yang begitu luar biasa, subhanallah. Apa nikmat-nikmatnya tuan-tuan? Ni kita nak ceritakan. Nikmat-nikmat yang telah diberi kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak bersyukur pada Allah. Maka Allah ulang dalam Quran supaya kita jangan jadi macam mereka. Dan disebabkan itulah untuk umat ini Allah bagi tahu, la in syakartum la azidannakum. Syukur dengan apa yang kita ada, Allah akan tambah. Mungkin tak semua benda yang kita minta Allah Ta'ala bagi pada kita sebab Allah tahu kita tak mampu. Dan pernah dulu Allah beri kepada Bani Israel nikmat yang tak diberikan kepada umat sebelum itu. Diberikan kepada mereka, tapi mereka tak syukur pada Allah. Maka sebab itu untuk kita, Allah beri kepada kita nikmat yang mana kita patut syukur pada Allah. Di depan apa yang di depan mata kita, kita syukuri. Mungkin ada benda yang kita tak dapat, kita minta tak dapat. Tetapi apa yang di depan mata kita, kita syukuri kerana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, maka Allah Jalla wa'ala akan tambah nikmatnya. Sebab itu Allah tak bagi semua pada kita, supaya kita belajar jadi hamba yang syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan, Bani Israel ini diceritakan begitu banyak kisah mereka. Hampir setiap juzuk dalam Quran, Nabi Musa AS dikisahkan dalam Quran tentang perihal Bani Israel ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel satu ketika mereka dahaga. Mereka mengadu kepada Musa AS, wahai Musa, kami dahaga. Allah Jalla wa'ala beritahu dalam Quran, fakul nadrib bi'asakal hajar. Ketuk batu. Wahai Musa, pukul batu dengan tongkatmu. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Ketuk batu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Daripada batu tu tuan-tuan telah keluar 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Ini kita nak ceritakan sejarah Bani Israel. Kenapa tak keluar satu mata air saja? Kenapa keluar 12? Baik. Jadi tuan-tuan, sejarah Bani Israel ini bermula daripada zaman, kita nak cerita daripada zaman baginda Ibrahim AS. Cuma kita ringkaskan kisah Nabi Ibrahim itulah.
Kita nak cerita bagaimana datangnya Bani Israel. Daripada siapa? Daripada jalur siapa? Nasabnya daripada anak cucu siapa? Baik. Ibrahim alaihissalam satu orang Nabi Allah yang mana telah menyempurnakan seluruh perintah Allah. Baginda Ibrahim alaihissalam ni Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Khalilur Rahman, yang dekat dengan Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Ibrahim ini bukan saja telah mentaati perintah Allah, bahkan menyempurnakan perintah Allah. Dua perkara yang berbeza. Satu, kita tunaikan perintah Allah. Ada orang semayang, tetapi tak menyempurnakan semayang tadi. Mungkin semayang akhir waktu. Mungkin semayang lewat waktu. Tetapi orang yang menyempurnakan perintah Allah akan solat di awal waktu. Dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita, cara berjemaah di tempat azan dilaungkan. Itu sempurna tu. Seluruh perintah-perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam telah sempurnakan sehingga Allah beritahu dalam Quran juzuk 1, fa'atammahun, wahai Ibrahim, kamu telah sempurnakan seluruh perintah-perintah aku. Bukan tunaikan saja, bahkan telah sempurnakan seluruh perintah Allah. Allah beritahu, qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka disebabkan itu, kami akan jadikan kamu pimpinan bagi seluruh manusia. Akan jadi pemimpin. Kami akan jadikan kamu, angkat kamu jadi pimpinan seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu orang Nabi Allah yang patut kita contohi, yang mana baginda Ibrahim tidak akan melupakan keturunannya, zuriatnya ketika berdoa. Sebab itu Nabi Ibrahim ni kalau doa, mesti doa untuk keturunan sekali. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jaga solat, tunaikan solat, dan begitu juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan, terimalah doa. Sesungguhnya Tuhan kalau menerima doa. Kan, kita minta pada Allah. Tu doa Nabi Ibrahim tu. Takkan lupa dia doa untuk anak cucu dia. Dan barangkali tuan-tuan, kita berada pada keadaan kita yang sekarang ni, kita boleh jadi orang masjid, boleh duduk kuliah, boleh bertasbih, berzikir pada Allah, boleh jaga tahajud sembahyang malam, boleh jaga solat duha. Ini asbab daripada doa tok kita dulu. Boleh jadi asbab daripada tok kita, moyang kita terdahulu doa untuk anak cucu. Asbab daripada itu Allah beri taufik pada kita ini dapat jaga solat, dapat jaga puasa, dapat jaga amal agama, dapat baca Quran, dapat taat perintah Allah, dapat buat kerja dakwah. Asbab daripada doa tok nenek kita seperti Ibrahim alaihissalam, doa untuk anak cucu dia. Begitu juga perihal tentang Allah Ta'ala telah beri anugerah pada Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah sempurna perintah Allah, fa'atammahun, Allah beritahu, qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka kami akan jadikan kamu, wahai Ibrahim, pimpinan bagi seluruh manusia. Maka apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala wa min zurriyati. Wahai Tuhan, jangan saya saja, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, wahai Allah, jangan saya saja. Qala wa min zurriyati, tapi jadikanlah juga anak cucu keturunanku, zuriat keturunanku hingga hari kiamat menjadi pimpinan bagi seluruh manusia. Ini tentu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah muliakan Ibrahim alaihissalam. Daripada keturunannya lah lahirnya pimpinan manusia di dunia pada hari ini, sebagian besarnya. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim digelar dengan gelaran Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi-nabi. Kan? Nabi Adam tu atuk. Nabi Ibrahim ni dipanggil Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi-nabi. Anbiya alaihimus salawat wa taslimat. Daripada Ibrahim alaihissalam lahirnya anak pertama. Daripada jalur isteri yang kedua iaitu Hajar alaihissalam, lahirnya Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail. Kenapa nama Nabi Ismail tu Ismail? Cuba tuan-tuan tanya kawan-kawan yang nama Ismail. Kan kat Malaysia panggil Mail kan, ataupun El kan. Kenapa nama dia mau Ismail? Kan, ataupun kenapa nama awak Mail, Ismail? Biasanya dia akan cakap
Kerana mak saya nak ambil berkat nama Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Daripada mana datang nama Ismail tu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata almarhum guru kami Hazrat Kiai Uzairan Taufik Abdullah rahimahullahu taala, dia mengatakan bahawa Ismail datang daripada dua perkataan. Satu isma', yakni dengar. Dan il. Il ni ialah Allah, daripada bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Il ni sebab tu dulu-dulu banyak ada il. Jibril, Mikail, Israfil, kan. Kalau tuan-tuan pergi di Palestin, flat nombor orang Palestin P. Kereta ada huruf P. Kan macam kita kalau orang Kelantan D, Johor J, kan. Selangor B, wilayah dulu W, sekarang V. Perlis R, kan. Itu dia punya huruf-huruf dia, kan. Tapi kalau di Palestin, orang Palestin punya nombor flat kereta P. Orang Israel punya nombor flat kereta Il, I-L. Tu Il, kan. Ismail, Il tu Allah. Dalam bahasa Ibrani. Jadi Ismail ni, kata almarhum Kiai Uzairan Taufik Abdullah, satu orang ulama besar di Temboro, di kampung dakwah Temboro di Indonesia, dia kata apa? Ismail ni datang daripada perkataan Isma' dan juga Il. Isma' ni dengar, Il ni Allah. Maksudnya Allah telah mendengar permintaan saya, permohonan saya. Sekian lama saya minta, ya Allah, saya nak zuriat, saya nak anak. Maka Allah telah sempurnakan hajat Ibrahim AS. Maka diletaklah nama anaknya Ismail, yang mana Allah telah mendengar hajat saya dan telah menerima hajat saya. Maksudnya macam itulah. Itu Ismail tu. Daripada Ismail AS tidak lahir satu orang Nabi pun, kata ulama. Melainkan lahirnya Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan penghulu bagi segala Rasul. Nabi kita. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Dan daripada itulah lahirnya bangsa Arab. Daripada itu, lahirnya bangsa Arab. Bangsa Arab ni tuan-tuan, lahir daripada Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebab tu kita kena tahu tuan-tuan. Ni kebetulan bangsa Arab ni lahir daripada jalur Nabi Ibrahim juga. Jadi daripada Nabi Ibrahim, susul jalur Nabi Ismail, lahirnya bangsa Arab hari ini, Masya Allah. Jadi pimpinan-pimpinan dunia tak pada hari ini. Orang Arab jadi pimpinan-pimpinan dunia, tuan-tuan. Orang Arab jadi pimpinan-pimpinan dunia, Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah cerita pasal negara-negara yang orang Arab pimpin lah. Kita cerita pasal kapal terbang je, tuan-tuan. Kapal terbang yang memimpin dunia hari ni, maksudnya kapal terbang yang popular kat dunia hari ni semua Arab punya. Qatar Airways, Arab. Oman Air, Arab. Saudi Airlines, Arab. Etihad, Arab. Apa lagi? Emirates, Arab. Kan? Gulf Air, Arab. Kuwait Air, Arab. Egypt Air, Arab. Royal Jordan, Arab. Masya Allah. Ni semua kapal terbang besar. Yang mana tuan-tuan yang mulia? Kapal terbang ni, Masya Allah, adalah kapal terbang Arab. Jadi tuan-tuan yang mulia, kapal terbang besar ni tuan-tuan yang mulia, adalah kapal terbang Arab, Masya Allah. Nak bagi tahu kita bahawa, Masya Allah, begitu orang Arab ni menjadi pimpinan-pimpinan manusia. Menjadi pimpinan-pimpinan manusia. Hingga kan, kapal terbang pun hampir semua mereka kuasai. Jarang kita dengar orang nak pergi jalan-jalan kan, pergi mana-mana jauh-jauh. Jarang-jarang lah kita dengar orang pakai American Air. Walaupun Amerika kita tahu, satu kuasa besar yang hebat. Tetapi jarang kita dengar orang nak pergi mana-mana, dia guna American Air. Jarang kita dengar. Biasanya semua kapal terbang yang top-top ni. Bahkan kita nak pergi Amerika pun, kan? Kita nak pergi Amerika pun kita akan gunakan kapal terbang yang merupakan orang Arab punya. Contohnya macam Etihad, Emirates, kan? Kan ni semua Arab punya kapal terbang, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, perempuan, sedang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah,
Maka daripada bangsa Arab ini tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, daripada bangsa Arab ini, mereka ni merupakan pimpinan manusia pada hari ini. Baik, seterusnya, daripada Nabi Ibrahim juga tuan-tuan lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada isteri yang pertama iaitu Sarah alaihi salam, daripada jalur Sarah alaihi salam, lahirnya Nabi Ishaq alaihi salam. Dan Nabi Ishaq ni tuan-tuan yang mulia, dia telah lahir, setengah pandangan kata 13 tahun. 13 tahun setelah lahirnya Ismail alaihi salam. Maksudnya selepas 13 tahun, dan kata ulama selepas berlakunya peristiwa penyembelihan Ismail alaihi salam, maka lahirlah siapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Ishaq alaihi salam. Ishaq ni tuan-tuan ketika Nabi Ibrahim dah ketika itu usia yang agak tua. Dan kenapa Ishaq namanya Ishaq? Tuan-tuan cuba tanya. Orang nama Ishaq. Tadi Ismail kan? Ni orang nama Ishaq pula. Tanya dia, tuan, kenapa tuan nama Ishaq? Maka dia akan kata yang sama juga. Sebab mak saya nak ambil berkat nama Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Baik, kata ulama, Ishaq ni datang daripada perkataan idhaq. Idhaq ni apa? Terketawa, tersenyum. Kan? Dhahaqa, yadhaku, idhaq. Kan? Terketawa, tersenyum, nak tergelak. Kenapa? Kerana ketika Jibril AS nak datang menyampaikan wahyu, bagi tahu kepada Ibrahim AS, kamu akan dapat anak lagi. Maka Ibrahim terkejut, usia dah tua macam ni dapat anak lagi, tersenyum, terketawa kan. Nak tergelak rasa. Maka dia letaklah nama anaknya itu dengan nama Ishaq, yang berasal daripada perkataan idhaq, kata ulama. Iaitu nak terketawa, nak tersenyum rasa, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, daripada jalur Isa alaihi salam telah lahir dua orang anak. Nabi Isa ada dua orang anak. Satu namanya Al-Aish. Daripada Al-Aish ini tuan-tuan lahirnya orang putih. Bangsa Rom. Sebab itu Al-Aish ini dipanggil dengan nama Abu Rom. Bapa bagi orang putih. Bayangkan tuan-tuan. Tadi bangsa Arab lahir daripada Nabi Ibrahim juga. Abu Rom lahir daripada Al-Aish. Apa Abu Rom ni? Al-Aish. Yang mana melahirkan bangsa orang putih. Orang Rom ni, orang putih ni lahir daripada keturunan Nabi Ibrahim juga. Daripada jalur Nabi Ishaq. Iaitu anak yang pertama, Al-Aish. Jadi tuan-tuan bayangkan hari ni orang putih kuasai dunia tak? Kuasai dunia. Tadi kita cerita orang Arab jadi pimpinan-pimpinan dunia kan. Ni orang putih pula jadi pimpinan-pimpinan dunia. Masya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah beritahu, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min zurriyyati. Ya Allah, jangan aku saja jadi pimpinan-pimpinan manusia di seluruh dunia. Jadikanlah juga zuriat keturunan aku jadi pimpinan-pimpinan manusia di seluruh dunia. Masya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Jadi orang putih tuan-tuan jadi pemimpin dunia juga hari ini. Kuasai dunia juga. Dan daripada anak yang kedua Nabi Isa alaihi salam, lahirnya Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam, nama gelarannya adalah Abdullah, hamba Allah. Gelaran Yaqub alaihi salam ni Abdullah. Dan Abdullah ataupun hamba Allah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi, hamba, abdun, dipanggil dengan nama Isra. Dan Allah dipanggil dengan nama Il. Maka Israel itu maksudnya ialah Abdullah, iaitu hamba Allah. Gelaran kepada siapa? Gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maka sebab itu, orang-orang yang lahir daripada jalur Nabi Yaqub ini dipanggil dengan nama Bani Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Abdullah, anak-anak Yaqub alaihi salam. Ni tuan-tuan. Tetapi hari ni salah ke kalau kita marah kat Israel, kita kata, kan? Contoh kita kata, melampaulah Israel ni. Ataupun bahasa kasar sikit, kurang hajar betul Israel ni. Dia buat kat saudara Islam kita di Palestin, contoh. Kita kata macam tu kan. Adakah salah? Kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad, bila ditanya, salah tak kita panggil Israel dengan gelaran yang tak baik? Sedangkan Israel tu, kita dah mengaji ni baru tahu. Israel tu punya nama Nabi Yaqub. Israel tu maksudnya ialah Abdullah, hamba Allah. Salah ke tak? Kata Ustaz Abdul Samad, tidak salah. Kerana uruf ataupun perkataan itu kita tak tujukan kepada Nabi Yaqub. Kita tak tujukan kepada Nabi Yaqub alaihi salam, kita tujukan kepada Israel Zionis ni yang sedang zalimi saudara kita di Palestin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada Nabi Yaqub ini lahirlah 12 orang anak. Daripada 12 itulah tuan-tuan yang mulia jadinya suku-suku dalam
dalam bangsa Yahudi ni. Suku-suku dalam Bani Israel. Dan tuan-tuan, mereka ini, tuan-tuan, antara sifat buruk mereka yang perlu kita usahakan kalau ada dalam diri kita ni sifat asabiah, sifat perkauman, kita buang daripada diri kita. Asabiah ni sifat perkauman. Salah ke tuan-tuan kalau kita kata kita sayang bangsa Melayu? Asabiah ke macam tu? Kan? Kita bangga kita lahir sebagai anak Melayu, orang Malaysia. Asabiah ke? Satu orang sahabat berdiri di depan Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sayang bangsa saya, suku saya, kaum saya," lebih kurang mafhum, "adakah itu asabiah?" Maka dijawab, sayang kepada suku, sayang kepada kaum, kan? Ataupun kita ni sayang pada negara kita. Tidak salah kalau sayang. Yang salah itu, yang asabiah itu adalah kalau suku kita, bangsa kita buat benda tak betul pun kita kata betul. Itulah asabiah. Orang Yahudi ni tuan-tuan yang mulia, sifat mereka punya perkauman ni bukan perkauman saja. Bukan cinta bangsa saja, bahkan mereka punya teruk sampai tak kesukuan. Bayangkan tuan-tuan, kita berbalik pada kisah awal tadi, bila mana mereka dahaga, saat itu mereka betul-betul dahaga. Mereka minta pada Allah, minta beritahu melalui Musa AS, minta air. Maka Allah Ta'ala telah turunkan 12 mata air. Kenapa? Kerana mereka, tuan-tuan yang mulia, bangsa Yahudi ni, kalau turun satu mata air, mereka takkan kongsi. Itu sifat dia. "Wahai Musa, kalau satu kau minum seorang, kami tak nak kongsi." Kita tuan-tuan, Masya Allah, kalau air tak ada, kan, kita tak kira lah orang Banjar ke, orang Jawa ke, orang Bugis ke, orang Minang ke, orang Boyan ke, kan, orang Melayu ke, kita kongsi sekali lah. Bahkan di Malaysia ni kalau air tengah tak ada, contoh di Selangor, kadang air tak ada kan. Taman tu ada Cina, ada India, ada Iban, kita kongsi sekali, tak ada masalah pun. Kita kongsi, bawa air beratur sama-sama, bahkan kadang kita tolong anti-anti, kan, nyonya-nyonya yang begitu baik yang kita jadi jiran kita. Kan, di kalangan anti-anti India kita tolong juga. Kita tak ada masalah. Walaupun mungkin syarikat air buka satu paip je, kita kongsi. Tapi untuk Yahudi tidak, tuan-tuan. Mereka tak nak kongsi. Ini sifat buruk yang daripada mereka. Kesombongan mereka sampai ke tahap itu. Biarlah tak minum tak apa, janji tak nak kongsi. Maka sebab itu Allah turunkan, dalam Quran tak cerita, Allah tak keluarkan 12 mata air. "Faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina." Wahai Musa, pukullah batu dengan tongkatmu, maka daripada batu itu telah keluar 12 mata air. Maka mereka minum ikut suku-suku mereka. Masya Allah. Suku-suku yang datang daripada mana? Daripada anak-anak keturunan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Termasuk dalam 12 itu, Nabi Yusuf AS dan adiknya Bunyamin AS. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak cukup dengan itu. Bahkan Allah beri pada mereka kenikmatan yang begitu luar biasa, iaitu Allah beri pada mereka, "Wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Allah beri pada mereka di mana mereka ni kalau jalan, tuan-tuan, kalau mereka berjalan, ada awan akan payungi mereka. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan. Ini hanya diberi pada nabi-nabi je, tak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Walaupun tuan-tuan bagi tahu, dia tu dahsyat tu, dia tu wali keramat tu. Walaupun kita dengar cerita dia ni wali keramat, dia ni hebat, dia ni dahsyat, pun dia jalan pun pakai payung, tuan. Nak beritahu luar biasanya Bani Israel ni Allah beri pada mereka. Mereka jalan, awan payungi mereka, awan lindung mereka. Subhanallah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kelebihan Allah beri pada mereka. Pun mereka tak syukur pada Allah. Bayangkan, berjalan saja, mereka jalan je, awan payungi mereka. Tak pakai payung, kan? Pakai awan je, awan bergerak ikut mana mereka pergi. Subhanallah. Pun mereka tak syukur pada Allah. Mereka engkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak cukup dengan itu. Allah Ta'ala beri mereka makan. Tadi minum daripada khazanah Allah. Berjalan, awan payungi mereka. Allah beri mereka makan daripada khazanah Allah. Bayangkan. Allah beri mereka makan daripada khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'idatan minas sama'.
Allah beri mereka makan daripada langit. Hidangan daripada langit. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Telah diturunkan kepada mereka manna dan salwa. Makanan yang istimewa daripada langit, tuan-tuan. Masya Allah. Kita ni musim PKP ni order. Kan? Nak keluar rumah tak boleh, order. Kuang-kuang paling tinggi pun Food Panda je, Grab Food je boleh datang rumah kita. Jadi datang daripada langit, tuan. Datang daripada langit. Dan datang daripada langit ni makanan didapati dengan istimai. Menyeluruh, umumiat, semua orang dapat. Mungkin di zaman kita ni ada wali-wali Allah, orang saleh yang dia sembahyang 2 rakaat lah bagi makanan daripada langit. Mungkin ada, wallahu alam, zaman sahabat, zaman tabi'in dulu ada. Tetapi itu bukan satu istimai. Bukan satu kampung dapat. Dia je dapat. Ataupun dia dengan kawan dia je dapat. Ataupun dia dengan keluarga dia je dapat. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, diturunkan makanan daripada langit, manna dan salwa ini bukan sahaja ketua kampung dapat, satu kampung dapat. Semua dapat rasa. Ini begitu istimewa Allah beri kepada Bani Israel. Tetapi walaupun Allah beri mereka minuman daripada khazanah Allah, mereka berjalan, awan lindung payungi mereka. Bahkan mereka makan hidangan daripada langit. Mereka tak syukur pada Allah. Apa mereka beritahu pada Musa AS? Mereka beritahu, wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami dah tak boleh sabar dengan makanan jenis ni je. Bayangkan tuan-tuan. Sifat tu ada tak dalam diri kita? Cuba kita renung, kita muhasabah. Pernah tak kita merungut dengan rumah ke ataupun dengan mak kita ke? Mak asyik makan ayam je mak. Buatlah ikan pula. Jemulah makan ni. Asyik makan ayam je. Padahal ayam tu tukar-tukar menu tu. Ini mak dia masak ayam korma. Besok ayam masak merah. Kan? Ayam masak sambal. Ayam masak lemak. Tukar-tukar tu. Tapi dia kata asyik makan ayam je. Tukarlah pula. Bosan dah. Kan? Tak syukur pada Allah. Ini perkataan yang dah keluar daripada mulut Bani Israel. Dan Bani Israel Allah Ta'ala bukan saja bagi makan yang di dunia ni. Allah bagi makan daripada khazanah Allah, daripada langit. Mereka bagi tahu, wa iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami dah tak boleh sabar dengan makanan yang satu jenis ni je, bosan. Ini sifat Bani Israel, tuan-tuan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mintalah pada Tuhanmu, wahai Musa. Dan dah bagi makan special daripada langit ni, so minta lain pula. Kenapa dia minta? Min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta Allah turunkan, apa dia tuan-tuan? Minta Allah turunkan sayur-sayuran. Minta Allah turunkan timun. Minta Allah turunkan, apa dia? Kentang, Masya Allah. Minta Allah turunkan bawang putih. Minta Allah turunkan, apa dia? Adas, dal, Masya Allah. Wa basali, dan bawang merah, Masya Allah. Mereka minta benda-benda yang ada kat dunia. Mereka minta benda yang Allah tumbuhkan kat dunia. Sedangkan makanan yang diberi itu daripada langit. Kata Musa AS, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kamu nak benda ni, pendapat pertama kata ihbitu misran, pergilah ke Mesir, kamu akan dapati apa yang kamu nak ni. Kamu nak makan bawang, nak makan dal semua ni, sayur-sayuran ni, timun, semua dekat Mesir. Dan pendapat kedua kata ihbitu misran, iaitu pergilah seluruh dunia, kamu akan dapati benda ni. Tuan-tuan pergi satu dunia, pergi ke Europe, pergi ke US, bawang ada, tuan. Pergi ke China, pergi ke India, bawang satu dunia dia, Masya Allah. Kan? Bahkan mereka minta semua benda yang kita dapati. Kita pun lalui benda tu, rasai. Dal kan, Masya Allah. Kita pergi kedai mamak kan. Mamak, saya tak mau kari lah. Asyik kari je, bagi dal pula. Kan? Rupanya Bani saya dulu pernah minta dal. Tapi taklah salah minta dal. Saya pun suka dal. Tapi nak bagi tahu, Bani Israel ni minta benda yang dah ada kat dunia. Tak bersyukurnya mereka pada Allah. Merungut atas makanan yang telah diberikan. Tuan-tuan, perkara yang paling dibenci, antara perkara yang paling dibenci oleh Nabi, ialah komplain pada makanan.
Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, kita belajar syukur atas nikmat makanan yang Allah beri pada kita. Dan ulama juga mengatakan bahawa ada 3 jenis manusia ataupun 3 golongan manusia yang kita perlu ucap terima kasih kerana mereka dimasak kerana Allah. Pertama, siapa? Mak kita, tuan-tuan. Masak kerana Allah. Kalau tak pernah cakap terima kasih kat mak, tuan-tuan telefon mak ataupun jumpa mak. Ataupun kalau mak tengah masak kat dapur, pergi peluk mak daripada belakang. Mak, terima kasih mak sebab daripada kecil masak dan beri makan pada beri masak untuk kami dan suapkan makanan untuk kami. Kan yang beri makan Allah, yang uruskan masakan tu mak kita, masya-Allah. Mak masak kerana Allah. Yang kedua siapa tuan? Orang rumah kita, isteri kita. Ucap terima kasih kepada isteri kita. Kalau tak pernah ucap terima kasih, ucap terima kasih. Sayang, terima kasih sebab telah masak untuk abang. Kan? Dia masak kerana Allah. Walaupun mungkin kadang-kala masak tom yam rasa singgang. Masya-Allah. Tapi kita kena belajar syukur pada Allah. Dia telah masak susah payah, ikhlas kerana Allah. Dan yang ketiga, orang-orang khidmat. Kan? Orang masak untuk Maulid Nabi, orang masak untuk majlis-majlis di masjid surau, masak untuk dakwah dan sebagainya, kan? Majlis ilmu. Mereka ni masak kerana Allah. Ucap terima kasih kepada mereka. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, kita belajar untuk jadi hamba yang syukur pada Allah. Syukur dengan makanan yang ada. Maka Allah tak akan bagi benda yang tak ada. Kadang-kadang kita kata, ini nasi ni kalau ada sambal ni sedap lagi ni. Kan? Kalau ada ABC tengah-tengah hari ni sedap lagi. Ni sirap je, tak padan lah. Ataupun kita pergi makan rumah orang. Dah lah pergi rumah orang kan. Petang. Orang hidang latih dengan biskut. Allah, dia ni kedekut betul hidang biskut je. Kita tak syukur pada Allah. Tak syukur ni sifat Bani Israel. Maka tuan-tuan, usahalah tuan-tuan untuk kita sama-sama, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, usahakan supaya sifat Bani Israel ni jangan ada dalam diri kita. Bukan saja kita menentang Israel yang menzalimi sedara Islam kita di Palestin, bahkan kita usaha untuk buang sifat Bani Israel daripada diri kita. Supaya tak meresap dalam diri kita, tubuh kita, masya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati, lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak cukup dengan itu. Bani Israel ni juga, tuan-tuan yang mulia, mereka ni, sifat mereka, suka tanya soalan-soalan bodoh pada nabi-nabi mereka. Suka tanya soalan-soalan bodoh pada nabi-nabi mereka. Dan tuan-tuan yang mulia, kata ulama, Nabi Musa sendiri doa, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, peliharalah aku daripada orang-orang yang bodoh ini. Nabi Musa sifatkan Bani Israel orang yang bodoh. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana mereka tanya soalan yang bodoh. Mereka suka tanya benda-benda yang tak patut ditanya. Tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Memang perlu. Kalau tak tanya, nanti sesat. Sesat bertanya, sesat apa, kalau sesat jalan kena bertanya. Kalau sesat dalam kefahaman agama pun kena bertanya, jangan sampai kita sesat. Jangan sampai kita amal agama dengan kefahaman sendiri. Lagi-lagi kita di akhir zaman, sebab itu kena banyak doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan aku dapat ikut yang benar tu. Wa arinal batila batilan, dan peliharalah aku daripada benda-benda yang batil, yang sesat ini. Tunjukkanlah aku yang mana yang sesat, yang tak betul ni. Warzuqna ijtinabah, supaya aku dapat menjauhinya, mengelak daripadanya, selamat daripada benda yang sesat, yang tak betul tadi tu. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, Bani Israel suka tanya soalan-soalan yang bodoh. Dan itu berlaku dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Soalan-soalan yang ditanya kepada ustaz-ustaz, kadang-kadang soalan-soalan tu dia dah tahu dah. Dia saja tanya, kau bukan dah tahu ke? Kenapa kau tanya lagi? Saja nak test ustaz tu. Ni sifat Bani Israel. Saja nak test ustaz tu, nak tengok dia ni power tak power. Ni sifat Bani Israel. Ada setengah orang dia saja tanya soalan yang mana dia tahu ustaz tu tak boleh jawab, dengan niat untuk memalukan ustaz tu depan orang. Masya-Allah. Ni sifat Bani Israel. Mereka suka debat dengan nabi-nabi mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang paling ketara lagi, yang ditanya pada Nabi Musa, apa dia? Wa iz
Qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami ni tak nak ikut engkau. Soalan dia, kami tak nak ikut engkau selagi kau tak tunjuk pada kami wajah Allah. Kami nak tengok muka Allah. Bayangkan. Faqad sa'alu Musa akbaru min zalik. Faqala arinallaha jahrah. Di ayat Quran yang lain atas cerita, mereka telah tanya Musa, wahai Muhammad, lebih dahsyat daripada kamu. Mereka tanya soalan apa dia? Tunjukkanlah kami wajah Allah. Jadi sifat Bani Israil ni turun-temurun. Ada dalam Quran atas cerita. Maka tak peliklah kenapa hari ini tuan-tuan yang mulia kita melihat orang Yahudi ni perangai dia lebih perangai dia ni bukan-bukan, pelik-pelik. Sebab dengan nabi mereka pun mereka perlekehkan. Apatah lagi perjanjian-perjanjian mereka. Kebanyakan mereka ni dusta. Mereka ni tak betul dalam berjanji. Sebab apa? Nabi-nabi mereka pun mereka perlekehkan. Mereka permainkan. Bayangkan. Dan tuan-tuan yang mulia tak cukup dengan itu. Sifat mereka ni apa dia? Mereka ni suka bunuh nabi-nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Hobi mereka suka bunuh nabi-nabi. Bayangkan. Tuan-tuan, kami ni penceramah. Satu Malaysia bergerak pergi ceramah. Kalaulah saya pergi satu tempat, orang kata, Ustaz nak pergi mana? Kat tempat situ. Kampung tu jangan main-main Ustaz. Hobi orang kampung tu bunuh ustaz-ustaz. Bayangkan. Tak pergi saya kampung tu tuan-tuan. Minggu lepas da'i dia dah bunuh 2 orang dah. Minggu sebelum tu PU 3 orang. Ustaz-ustaz selebriti ni memang banyak dah. Memang meninggal kat kampung tu dia orang sembelih. Ada yang potong telinga, ada yang potong hidung, potong tangan, potong kaki kan. Kita dengar, kita tak pergi tuan-tuan. Tetapi nabi-nabi dalam Bani Israel ni dihantar, dibunuh, dihantar lagi nabi yang lain, dibunuh lagi. Nabi ni kita nak buat apa ni? Minggu lepas punya nabi kita dah sembelih dah, kata Bani Israel. Nabi ni kita sikat pakai sikat besi. Bayangkan. Ada nabi yang mereka gergajikan. Bayangkan ni keadaan mereka. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, mereka ni mendapat kemurkaan Allah. Allah murka pada mereka sebab mereka bunuh nabi-nabi mereka. Kan? Mereka bunuh nabi-nabi mereka. Tuan-tuan, hari ni kita usahalah supaya kita dapat belajar beradab dengan guru. Beradab dengan ulama'-ulama' kita. Sekarang ramai ulama'-ulama' dah meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan guru yang hebat-hebat ramai dah meninggal. Jadi yang ada ni tuan-tuan yang mulia kita belajar untuk hormati mereka, jaga adab dengan mereka. Jangan jadi macam Bani Israel. Mereka kurang hajar terhadap guru-guru mereka, terhadap nabi mereka. Sehingga mereka bunuh nabi-nabi mereka. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat macam-macam pada nabi mereka. Penyiksaan demi penyiksaan kepada nabi-nabi mereka. Sebab itu Allah begitu murka pada mereka dan mereka tak ada tempat di muka bumi. Mereka nak kata ni Palestin ni dia punya. Mereka nak semua tempat mereka claim. Sebab apa? Sebenarnya mereka telah dilaknat oleh Allah dan mereka tak ada tempat di muka bumi. Cuma perlu kita tahu bahawa Allah sebut dalam Quran, minhumul mu'minun, di kalangan mereka ada yang beriman pada Allah. Sebab itu tak pelik kenapa ada di kalangan sahabat Nabi di Bani Israel masuk Islam. Kan? Sahabat Nabi ni ada di kalangan mereka ada yang keturunan Bani Israel. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu ialah ketua ulama di kalangan Bani Israel di Madinah masuk Islam. Bila diceritakan dalam hadis sahabah, Nabi panggil orang Yahudi di Baitul Maqdis, tanya dia, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Mereka ketua kami, mereka anak daripada ketua kami, dia ni orang alim, dia ni orang saleh, dia ni orang baik. Apa yang dia katakan semua betul. Kemudian Nabi kata, apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, dia lah orang paling buruk di kalangan kami dan anak orang paling buruk di kalangan kami. Dan apa yang dia kata semua dusta. Tiba-tiba bertukar. Abdullah bin Salam pun keluar dan beritahu, betul tak apa yang saya beritahu kamu ya Rasulullah? Mereka ni memang macam ni. Yahudi memang macam tu tuan. Mereka tukar-tukar cerita. Dia suka tukar-tukar cerita. Dia berlaku di zaman sahabat. Dan tuan-tuan juga di kalangan isteri Nabi Ummahatul Mu'minin ada yang di kalangan Bani Israel. Sebab itu Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, bila diceritakan kepada baginda kata beritahu kepada orang bahawa kamu ni lebih kamu faham. Katakan kepada orang yang kata kat kamu tu, beritahu pada dia, kamu ni bapa kamu nabi, suami kamu pun nabi. Dia daripada keturunan Nabi Harun alaihi wassalam. Bapa kamu nabi. Itu atuk-atuk lah. Orang Arab ni bapa ni, atuk pun bapa juga. Dan suami kamu pun nabi, itu Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak lagi sifat-sifat mereka
Yang mana tuan-tuan yang mulia kita akan ceritakan supaya apa tuan-tuan? Supaya kita menjauhi sifat ini. Kalau kita tak kenali ataupun dekati ataupun ambil tahu tentang sifat-sifat mereka, khawatir kita hanya berkobar-kobar, cakap benci Israel, tak suka Israel, tapi dalam diam kita mewarisi sifat mereka dalam diri kita. Dalam diam anak-anak kita mewarisi sifat mereka dalam diri mereka. Ini bahaya tuan-tuan. Maka perlu kita usahakan untuk kita kenal mereka agar kita menjauhi. Untuk kita kenal ni sifat musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi SAW, orang yang memusuhi Islam ini, supaya kita jangan ada sifat seperti mereka, agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat gembirakan Allah, gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mencontohi Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi pengajian kita mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel siri yang kedua, untuk kita sama-sama mengenali mereka agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada menjadi seperti mereka, menjauhkan diri kita daripada mencontohi mereka. Kita khawatir tanpa kita sedar dalam diam, rupanya kita ikut mereka. Kerana Allah beritahu dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu ikut mereka. Mereka akan usaha untuk kita semua ikut telunjuk mereka. Wallahu a'lam wa a'lamu atam. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian. Terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang mendengar dapat amal, dapat sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.